Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lokman Nur Adam ni kecoh. Dan budak-budak UMNO duk cerita yang Lokman ni di bawah arahan Rosmah Mansor. Maka ini akan merosakkan nama Najib. Jadi apa yang Lokman buat ni, yang sebenarnya efek dia kepada Najib. Sebab diorang duk kata ni, ini semua rancangan Rosmah. Jadi saya ingat Lokman ni kena relax lah sikit. Jangan buat kecoh sangat. Sebab semua yang dia buat ni akan merosakkan Najib. Efek kepada Najib. Terutama sekali apabila mereka kaitkan Lokman ni dengan Rosmah. Jadi dia kena fikir sebelum dia nak bercakap. Lagipun ramai orang UMNO duk cerita kata Lokman ni dulu dah kena pecat dari UMNO. Dan bukan dia digantung, dipecat. Dan dibenar balik masuk UMNO kerana sesuatu sebab yang Lokman ni akan main satu peranan untuk menghentam Perdana Menteri. So, kalau inilah yang orang UMNO, ini orang UMNO duk cerita dia. Kalau inilah yang dia orang duk cerita ni, efek dia ni teruk kepada Najib. Dan kita kalau boleh, nak supaya Najib ni dilihat sebagai satu mangsa, sebagai satu victim. Mangsa ataupun victim Pakatan Harapan. Kezaliman Pakatan Harapan. Jadi sekarang ni, simpati kepada Najib atas kes SRC, kes 1MDB, simpati kepada Najib, yang Najib ni satu mangsa kezaliman, sekarang ni sudah bertukar. Jadi usaha kita untuk nak memberitahu rakyat yang Najib ni yang sebenarnya mangsa, dan mereka kenakan Najib kerana politik. Kes Najib ni kes politik. Jadi sekarang ni simpati tu banyak dah hilang. So Lokman is doing injustice to Najib. Usaha kita untuk mendapat simpati rakyat ni banyak dah terbuang, bazir. So Lokman has to think twice. Dia nak attack ke Ismail Sabri ni, janganlah sampai bila dia attack Ismail Sabri ni, efek dia, negatif efek dia jatuh kepada Najib. This is very important. Jadi kita tak mau nanti orang kata friendly fire. Kita tembak musuh, tapi apabila kita tembak musuh, orang kita sendiri pun mati sekali. This is very important. Lokman kena sedar. Jadi jangan dia shock sendiri. Dia buat video, dia shock sendiri pasal ramai orang ikut video dia. Tapi dalam ramai orang ikut video dia, lebih ramai lagi marah. Marah kepada Lokman, dan diorang ni semua salahkan Rosmah. Dan kalau salahkan Rosmah, bermaknanya Najib akan kena efek dia. He has to be very careful with what he's doing. Anyhow, itu masalah Lokman lah. Dia ni gairah sangat nak attack ni, macam kita panggilkan satu ini bulldog. Bila kita kata serang, dia gigit, dia tak kisah. Yang penting ni, Lokman ni, tak tahu dia ni jahil ataupun dia tahu tapi dia nak mengelirukan ahli UMNO. Terutama sekali, tidak ada jawatan timbalan Perdana Menteri di dalam perlembagaan. No such post, actually. Dan kalau tak mau timbalan Perdana Menteri pun tak apa. Kalau nak ada 3 timbalan Perdana Menteri atau 5 timbalan Perdana Menteri pun boleh. 0 pun tak apa, 10 pun kalau nak boleh. Because di dalam perlembagaan tak sebut jawatan timbalan Perdana Menteri kena isi jawatan itu atau tidak, atau tinggal kosong, ataupun kita lantik lebih dari 1 timbalan Perdana Menteri. Ini semua budi bicara Perdana Menteri. Tapi perlembagaan ada sebut yang selepas Perdana Menteri dilantik, Perdana Menteri kena mencadangkan kabinet. Maknanya menteri-menteri kabinet kena dicadang oleh Perdana Menteri. Tetapi kena mendapat perkenan
Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. So, final veto is Agong. Perdana Menteri boleh cadang lah siapa you nak. Tapi kalau Agong tak setujulah. So, this is the reality. Ini bukan kuasa parti. Jadi dia Lokman Sebok ni kata UMNO tak tahu. UMNO tak perlu tahu. It's the Prime Minister's business, not UMNO's business. Semenjak bila Perdana Menteri nak lantik menteri ke whatever kena melalui parti? Tak. Tengok masa Mahathir jadi Perdana Menteri tahun 81. Ataupun masa sebelum tu Hussein On jadi Perdana Menteri. Hussein On yang sebenarnya nak lantik orang lain. Tapi apabila tiga naib presiden pergi jumpa, iaitu Ghaffar Babar, Tengku Razali, Tun Dr. Mahathir, mereka jumpa Hussein On. Dia minta Hussein On lantik seorang dari tiga, iaitu either Tengku Razali, Ghaffar Babar, nombor 2, ataupun Mahathir, nombor 3. In that order, bermaknanya undi tertinggi naik presiden is Kuli. Nombor 2 is Ghaffar. Nombor 3 Mahathir. Dan Hussein On disuruh pilih satu dari 3. Maka Hussein On pilih Mahathir. Mahathir yang undi yang terkecil sekali. Bermakna kalau based on vote, should be Tengku Razali. Kalau Tengku Razali tak mau, maka Ghaffar Babar, timbalan Perdana Menteri. Tapi Hussein On pilih Mahathir. Parti tak boleh buat apa. Parti tak boleh kata macam mana kau ambil Mahathir sebagai timbalan Perdana Menteri. Padahal undi tertinggi is Kuli. Dan kalau Kuli tak mau jadi timbalan Perdana Menteri, nombor 2 is Ghaffar. Sebab apa pilih nombor 3? Yang the smallest vote. Tapi budi bicara Hussein On. Hussein On nak Mahathir, maka Mahathir. Walaupun he's number 3 on the list, dia jadi timbalan Perdana Menteri. Dan apabila Mahathir jadi Perdana Menteri, dia pilih Musa Hitam. Tapi parti nak suruh dia Mahathir lantik Tengku Razali. Ini tekanan parti. Parti kata sepatut Tengku Razali. Sebab Tengku Razali masa Hussein On dulu, Tengku Razali dah bagi jalan untuk Mahathir. Jadi by right, kalau dah Mahathir jadi Perdana Menteri, ambillah Tengku Razali. Mahathir ambil Musa Hitam. Ramai marah dalam parti. Sebab tu bertanding berlaku perpecahan tim A, tim B. Dan yang sokong Tengku Razali lebih daripada yang sokong Musa Hitam. Kalau ikut parti, dia orang nak Tengku Razali, nak Musa Hitam. Mahathir, budi bicara dia ambil Musa Hitam. And then apabila Mahathir letak jawatan, Abdullah Badawi ambil alih sebagai Perdana Menteri. Badawi tak mau timbalan Perdana Menteri. Jadi selama 2 bulan tu tak ada timbalan Perdana Menteri. Malaysia had no DPM. Akhirnya Pak Lah nak ambil Muhyiddin. Pak Lah pilih Muhyiddin sebagai timbalan Perdana Menteri. Tapi Mahathir campur tangan. Akhirnya Najib dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini bukan keputusan parti. Ini keputusan Mahathir. Mahathir yang nak Najib. Parti nak Muhyiddin. Muhyiddin tak dapat. Dapat ke Najib. Jadi 2 bulan kemudian Najib jadi timbalan Perdana Menteri. Bukan kehendak parti. Bukan kehendak Perdana Menteri, kehendak Mahathir. Jadi oleh kerana Pak Lah ni dia malas nak bergaduh dengan Mahathir, dia give in lah, okey lah. Tengku Razali Najib jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi benda ni sejarah semenjak Hussein On dulu. It's up to the Prime Minister nak ada timbalan Perdana Menteri ke, tak mau ke, dan kalau nak siapa dia pilih. It's got nothing to do with the party. Jadi yang Lokman duk bising sangat ni, maknanya parti tak mengetahui lah, inilah, itulah. That's nonsense because in the first place, nothing to do with the party. It's up to the Prime Minister. Parti tak boleh nak arah
Prime Minister. Dan semenjak zaman Hussein On lagi, perkara ini sudah sedemikian. Jadi Lokman ni mungkin dia lupa ke atau dia ingat, tapi dia saja nak kelirukan orang UMNO, sebab orang UMNO ni bukan semua cerdik. Majoriti dia orang UMNO ni tak begitu pandai. Dan mereka kalau kita cakap dia ikut je, dia percaya saja. Kalau hitam kita kata putih atau putih kita kata hitam, orang UMNO sokong. Ini budaya UMNO ni. Budaya tak pandai memikir, ikut aja. Kalau orang bawa kita masuk neraka pun, kita masuk neraka lah. Kita ikut pemimpin. This is the tabiat orang UMNO. So, banyaklah perkara yang mengelirukan ataupun yang sengaja mengelirukan, and it's not true. And okay, dia kata ni, perjanjian ni UMNO tak tahu. Perjanjian yang dibuat oleh banyak Perdana Menteri buat perjanjian. Banyak. Macam-macam perjanjian. Tapi bukan semua perjanjian yang Perdana Menteri buat mesti didedah, mesti dimaklum kepada parti. No. Parti sudah setuju bahawasanya Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. After that, parti tak campur tangan. Parti punya urusan siapa nak jadi Perdana Menteri. Kalau parti dah sokong Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri, once dia dah lantik jadi Perdana Menteri, dia buat kerja dia. Tak boleh lah tiap-tiap 5 minit sekali Perdana Menteri kena telefon parti, kena keluar satu surat perkeliling, kena umum semua ni pemimpin parti, ahli parti 3 juta. Kontak 3 juta ahli parti, beritahu pagi ni aku buat ni, tengah hari buat ni, petang buat ni, malam ni aku akan buat ni. Jadi kerja Perdana Menteri ni tak habis mengumumkan apa yang dia buat, apa yang dia akan buat kepada ahli. No. Once you have a Prime Minister, leave him alone, let him do his job. Dia nak buat sekali, apa sekalipun, it's up to him. As long as benda yang dia buat ni tidak merosakkan negara, tidak menghancurkan parti. So, apa yang dia buat ni, parti tak hancur. Parti, negara tak rosak. So, as long as the country and the party doesn't suffer, lantaklah, jalanlah. Banyak Perdana Menteri sebelum ni pun macam-macam ni perjanjian mereka buat dengan bagai-bagai pihak. Okey, kita ambil misalan. Presiden parti, Ahmad Zahid Hamidi. Dia buat satu perjanjian sulit dengan Anwar. Dan perjanjian sulit dia buat dengan Anwar tu, semua orang tahu. Sebab ada ni hitam putih. Dan SD yang dihantar kepada Istana Negara, semua ada, bukti ada. Tapi tak ada pun Zahid Hamidi ni buat satu mesyuarat bersama parti dan beritahu parti bahawasanya saya sebagai Presiden UMNO telah buat satu pakatan sulit dengan Anwar Ibrahim bahawasanya dah. Tak ada. In fact, bila dia ditanya, betul ke you buat satu pakatan sulit dengan Anwar? Dia nafi. No. Fitnah. Tapi kemudian dibukti bukan fitnah. Dibukti bahawasanya betul. Zahid Hamidi ada buat satu pakatan sulit, perjanjian sulit dengan Anwar. Dan bukan saja dia tak bagi tahu parti, dia nafi bila perkara ni ditimbulkan. Bila dia ditanya, dia deny. Dia kata no such thing. So, benda ni, saya ingat, janganlah over sangat. Overkill. Bila over sangat, apa yang you nak cuba capai tu akan backfire. Dan sekarang ni, orang dah menyampah. Cara dia orang ni, bukan saja Lokman, tapi beberapa orang yang boleh dikatakan anti Ismail Sabri. Apabila dia serang Ismail Sabri, orang dah mula benci. Dan kalau kita nak kira, banyak lagi. Nazri Aziz pun ada timbul hari ni. Nazri Aziz kata dia orang ni yang sebenar, yang serang Ismail Sabri ni sebab dia orang takut kalah kes mahkamah. Ini Nazri Aziz kata orang UMNO. Boleh dikata Nazri ni satu pemimpin senior dalam UMNO. Dan dia dah beritahu bahawasanya ini serangan ke atas Ismail Sabri ni actually melibatkan kes mahkamah. Itu lagi dahsyat. So kita tengok apa ni Lokman hari ni. Dia nak jawab Nazri Aziz atau tidak.
Dan banyak yang Nazri Aziz dedah juga hari ini yang boleh dikatakan negatif bagi UMNO dan bagi Presiden UMNO. Dan mungkin orang UMNO ni, terutama sekali orang macam Lokman ni, they have to study the constitution, perlembagaan Malaysia ni, dan dia kena faham tentang the role of the Prime Minister, powers of the Prime Minister, maknanya kuasa Perdana Menteri, apa dia, dan apa yang Perdana Menteri buat ni, luar bidang kuasa atau mengikut kuasa. Dan so far, apa yang Ismail Sabri buat sebagai Perdana Menteri, semua mengikut peraturan, mengikut perlembagaan, mengikut undang-undang. Yang dibangkitkan macam ni, Ismail Sabri ni satu penjenayah konon. Itu propaganda untuk nak serang Ismail Sabri supaya ahli UMNO yang ramai tidak pandai memikir ni akan menyaut dan akan mengutuk Ismail Sabri as if Ismail Sabri ni pengkhianat kepada UMNO or something like that. Jadi kalau mereka serang Perdana Menteri yang datang dari UMNO, bukankah orang akan benci UMNO? Jadi kalau pilihan raya akan datang ni, pengundi akan fikir bahawasanya UMNO ni banyak buat rosak, UMNO ni banyak tak guna, dan mereka tidak akan sokong UMNO semata-mata kerana orang UMNO serang Perdana Menteri mereka sendiri. You are hurting your own party, and you nak cuba pisahkan yang Ismail Sabri ni bukan UMNO. UMNO is UMNO, Ismail Sabri is not UMNO. So kita serang Ismail Sabri ni sebagai Perdana Menteri, bukan sebagai pemimpin UMNO. Mana rakyat nak pisahkan Ismail Sabri dari UMNO? Ismail Sabri is UMNO. Kalau Ismail Sabri ni haprak, kalau Ismail Sabri ni tak guna, maka UMNO lah yang tak guna. Ini mereka kena fikir betul-betul. You are hurting your own party by attacking your own Prime Minister. Assalamualaikum. Salam sejahtera.